Assalamualaikum guys, it's me Alung Aiman and welcome to my channel. Tapi sebelum itu, intro sikit. Okey, hari ni aku tak mau cerita pasal kisah seram ke, misteri ke, tapi pada kali ini aku nak bercerita sejarah one of my favorite Ultraman, iaitu Ultraman 3. Tapi sebelum aku nak membahas cerita aku pada kali ini, aku nak highlight sikit yang aku ada buka satu kedai di Shopee. Aku ada jual barang-barang seperti pam angin motor, jam, perkakas rumah dan banyak lagi. Kalau hampa berminat dengan barang-barang yang ada dekat kedai aku ini, hampa boleh pi ke kedai Shopee aku, iaitu aku ada sediakan link di bawah. Dan satu lagi, siapa yang teringin nak makan cookies, adik aku ada jual dua jenis cookies, iaitu Double Trouble Chocolate Eleh dan Brownie Cookies. Satu balang RM10 saja, bertempat di Pulau Pinang. Dan nombor telefon aku ada sediakan di bawah. Come on guys, mari kita mulakan cerita Ultra kita. Gelaran bagi gegasi itu ialah Ultraman 3. Yuzare memperkenalkan nama 3. Dia yang mewarisi cahaya. Ultraman 3 ataupun di dalam bahasa Jepunnya Ultraman 3 ialah Ultra yang muncul buat julung kalinya pada tahun 1996. Dia merupakan pahlawan Ultra pertama yang muncul dalam siri televisyen sepenuhnya selepas selang franchise melebihi 15 tahun sejak berakhirnya siri Ultraman 80. Sebelum aku nak melanjutkan kisah Ultraman 3 ini, aku akan bagi tahu maklumat-maklumat penting yang ada dekat Ultraman 3. Iaitu hostnya untuk Ultraman 3 ialah Daigo Madoka, Tsubasa Madoka dan juga Amui. Ketinggian dia daripada mikro ke 53 meter, berat badannya 44,000 tan. Wow, berat betul berat badan dia ni. Umurnya melebihi 30 juta tahun. Tempat asalnya tidak diketahui. Statusnya hidup. Kalau tak hidup, macam mana boleh masuk ke series Ultraman? Logik juga. Keluarga dia ialah Asian Giant, iaitu kaum dia dan juga sahabat 3, kemungkinan saudaranya. Aliasisnya ialah TPC Guards, Dark Giant, member dia, kamera, X dia. Wow, dia pun ada X. Bukan calang-calang ini 3 ya. Pansonoti. Yuzare, kekasih dia atau pemimpin manusia pada zaman kuno, dan juga Ultraman Dyna, pengganti kepada Ultraman 3. Kemunculan pertamanya di Ultraman 3 episod 1, dia yang mewarisi cahaya. Kemunculan terakhirnya di Ultraman X The Movie, Here Comes Our Ultraman. Kemunculannya di series sebanyak 52 kali dan di movie sebanyak 6 kali. Aktor voice dia ialah Yuji Mashi, Hiroshi Nagano, Shigeki Gagemaru dan Yo Murakami. Aktor suit dia ialah Sunosuke Gondo, Koji Nagamura dan Hideyoshi Iwata. Pada zaman kuno, 3 merupakan ketua kepada Dark Giant dan seorang destroyer yang terhebat pada masa tu. Tetapi selepas kena ceramah dengan Yuzare dan dia merasa keinsafan di dalam dirinya, dia pun keluar daripada kegelapan dan berpihak kepada cahaya. Dan dia terus mengkhianati member-membernya, iaitu kamera, Hydra dan Daram, dengan mengubah mereka menjadi patung dan mengambil kuasa mereka, iaitu Sky and Power. Dia akhirnya menjadi pahlawan Ultra yang terkuat di antara kedua-dua membernya, iaitu 2 patung yang kita boleh lihat di episod 1, dan mereka melindungi bumi bersama-sama selepas berpihak kepada cahaya. Teori aku mengatakan yang kedua-dua member 3 ni dulunya juga adalah dari golongan Dark Giant, tetapi selepas mereka nampak 3 sudah join jalan yang benar dan dia semakin bertambah lebih kuat, mereka pun ikut join sekali lah. Dan mereka percaya yang cahaya itu lebih kuat dari jalan yang gelap. 3 dan kedua-dua membernya melindungi sebuah tamadun daripada banyak kemusnahan, dan selepas tugas mereka telah pun selesai, 3 dan sahabatnya berehat di dalam sebuah piramid emas sehingga bumi memerlukan pertolongan mereka semula. Legenda kuno sebuah kampung menceritakan bahawa pada masa yang lalu
kampung tersebut pernah diserang oleh satu raksasa yang bernama Dagofu dan menyebabkan kampung tersebut musnah. Tetapi selepas itu kampung tersebut telah pun diselamatkan oleh satu gergasi yang misteri, dan selepas pentempuran itu gergasi itu pun kembali ke sebuah gunung dan menghilang. Dan untuk mengenangkan gergasi itu sebagai penyelamat mereka, penduduk kampung tersebut membuat satu patung yang menyerupai Sparklance dan menamakan sebagai Giant of Light. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemburu raksasa yang bernama Mahoroba yang mengembara jauh untuk membunuh raksasa, dan dia dengan tidak sengaja terjumpa Sparklance di samping raksasa yang baru saja dibunuhnya yang bernama Kurayami Noroshi. Ketika dia menghampiri sebuah desa di bawah serangan oleh raksasa, Sparklance mula menggigil. Pertahanan di kampung itu tidak sesuai dengan raksasa itu kerana ia diperbuat dari kayu dan kampung itu sangatlah usang, dan dengan pembela kampung yang diketuai oleh Ororon yang cuba untuk berhadapan dengan tombak sahaja. Ternyata raksasa itu dipanggil oleh seorang ahli sihir yang bernama Dogumaruguma yang ingin menghalang kebangkitan Tiga dengan memusnahkan piramid keemasan di mana ia sedang tertidur. Daigo yang sama akan memasuki dan menemui Tiga di dalam episod pertamanya. Apabila Tsubasa, anak kedua Daigo dan Rina, telah dihantar ke masa lalu oleh ahli sihir, dia ternampak Sparklance yang jatuh di dalam beg Mahoroba itu, dan dia dengan serta-merta melihatnya sama seperti Sparklance yang ayahnya gunakan untuk berubah menjadi Ultraman. Tanpa berfikir panjang, dia gunakan Sparklance itu dan berubah menjadi Tiga, dan raksasa itu dikalahkan dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, waktu Tiga di bumi sudah habis kerana Tsubasa tidak ditakdirkan untuk benar-benar menggunakan kekuatan tersebut, walaupun dia mempunyai genetik yang betul di dalam dirinya, dan seluruh kampung musnah dengan teruknya. Kemudian Amui, seorang budak kampung yang berkawan dengan Tsubasa, memberitahu kepada penduduk kampungnya yang dia melihat gergasi tersebut, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya, sehinggalah pembela kampung bagi tahu yang mereka pun melihat gergasi itu juga. Mendengar hal ini, salah seorang pendeta di kampung itu yang bernama Izare, keturunan Yuzare, mendakwa tilikannya itu menjadi kenyataan, dan tidak lama lagi seseorang di kampung mereka akan menjadi yang terpilih untuk membangkitkan Tiga. Walaupun Tiga mengalahkan raksasa pertama tukang sihir itu, dia menghantar raksasa yang paling kuat dan yang paling dahsyatnya yang bernama Dogofu dan dua pembantu iaitu Daidara dan Orochi untuk mencuba dan memusnahkan piramid itu lagi. Perbezaan antara Dagofu dan Dogofu ialah Dogofu tidak pakai skirt, tapi Dogofu ni pakai skirt. Itu saja perbezaannya. Kalau hampa tak faham lah. Penduduk kampung dengan bantuan dari elit kampung yang lain iaitu Tobitaka, Subakuro dan Kazuhaya, dan pemburu raksasa iaitu Mahoroba bertarung dengan Daidara dan Orochi. Tetapi Tsubasa gagal mengalahkan Dogofu dan dia dikalahkan dengan mudah. Tsubasa kembali ke bentuk manusianya semula dan Sparklance kuno hampir saja dipijak oleh Dogofu, tetapi Amui datang menyelamatkannya dan menjadi orang yang akan memenuhi tilikan tersebut. Dia menggunakan peranti itu dan berubah menjadi Tiga, dan akhirnya dia mengalahkan Dogofu dengan menggunakan 3 power type selepas pentempuran yang amat sukar. Tsubasa kemudian membaiki jetnya dan kembali ke masa depan dengan Tiga memerhatikan kampung itu sejak itu. Walaupun kisah dan kampung itu hilang pada waktunya, tanah itu dikenali sebagai Kampung Tiga, suatu petunjuk penting yang membolehkan Guts untuk mencari piramid di tempat yang pertama. Alright guys, ini saja cerita video sejarah Ultraman 3 ku pada kali ini, dan sebelum itu aku nak peringatkan kepada hampa semua supaya jaga kesihatan dan diri hampa, kerana COVID di negara kita ni masih lagi belum hilang, dan time hampa nak keluar rumah tu pakailah mask dan jaga jarak hampa supaya tidak dijangkiti oleh virus tersebut. Trust me, hampa semua tak mau kena jangkit dengan virus ni. Ini nasihat dari aku, bekas pesakit COVID. Dan jangan lupa untuk subscribe, share dan juga komen di bawah, dan kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.